Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan juga sahabat sekalian. Pertama-tama saya akan menerangkan mengenai tujuan kami melaksanakan PSM, iaitu e-modul pelan dan dongakan menggunakan kaedah vocational. PSM ini dijalankan bagi membantu pelajar yang lemah dalam pembelajaran secara teori, khususnya bagi topik pelang dan dongakan menggunakan kaedah teknik vocational. Seterusnya, kami ingin meningkatkan kemahiran menjawab soalan pelan dan dongakan dalam kalangan murid dan paling penting adalah mengubah persepsi murid yang mengatakan bahawa matematik itu sukar. Bagi latar belakang kumpulan sasaran pula, kumpulan sasaran merupakan terdiri daripada murid tingkatan 3 SMK Sungai Kop, Kulim, Kedah. SMK Sungai Kop ini merupakan sebuah sekolah yang terletak di kawasan luar bandar kira-kira 15 km dari Pekan Kulim. Dan para pelajar SMK Sungai Kop ini terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan juga India. Baik, sekarang saya akan menerangkan tentang intervensi yang telah dijalankan sepanjang program Santun Masyarakat kami. Yang pertamanya adalah penyediaan e-modul. Program Santun Masyarakat kami berlangsung selama 3 minggu. E-modul pelan dan dongakan yang kami sediakan terdiri daripada 3 bahagian iaitu aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Kami juga sertakan objektif pembelajaran dalam e-modul supaya pelajar boleh mengesahkan bahawa mereka mencapai objektif selepas melengkapkan e-modul. Seterusnya, kami juga masukkan satu contoh berserta dengan video tutorial serta 5 buah soalan. Oleh itu, pelajar boleh menyemak video tersebut pada bila-bila masa. Kelima-lima soalan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran kognitif dan pemikiran logik pelajar, memandangkan pelan dan dongakan paling memerlukan imajinasi pelajar. Setiap minggu sebelum tamatkan PSM, kami akan meminta pelajar untuk mencuba soalan-soalan yang disediakan. Kami juga mengalahkan pelajar untuk mesej kami sekiranya mereka menghadapi masalah untuk menjawabnya. Intervensi yang kedua adalah penerangan melalui SketchUp Make. Kami telah membahagikan topik pelan dan dongakan mengikut aras. Untuk setiap aras, kami menyediakan tayangan video yang menerangkan contoh soalan yang diberi dalam e-modul. Pada mulanya, kami menerangkan cara penyelesaian soalan tersebut dengan menunjukkan jawapan kami yang siap dilukis. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi SketchUp Make yang direka untuk menunjukkan bentuk 3D dengan lebih ketara dan boleh berputar 360 darjah. Dengan ini, pelajar dapat memahami soalan yang diajar dengan lebih jelas. Rajah yang kedua ini menunjukkan pandangan sisi komposit berpecah tersebut. Oleh itu, ikut arahan yang sama seperti dongakan hadapan dan lukis garisan biasa bagi garisan yang boleh melihat. Garisan yang boleh melihat adalah sini. Dan garisan yang satu lagi ini, yang saya tunjukkan ini adalah garisan bersembunyi. Garisan di mana garisan tersebut bersembunyi di belakang prisma segitiga ini. Intervensi yang seterusnya adalah pemberian pra dan pasca kuis. Pra dan pasca kuis disediakan dengan beberapa soalan asas yang mengandungi bentuk-bentuk yang berbeza. Soalan pra telah diberi pada pelajar pada minggu pertama melalui grup WhatsApp untuk menguji kefahaman pelajar tentang topik pelan dan dongakan setakat itu. Soalan pasca pula akan diberikan pada pelajar pada minggu terakhir untuk melihat sejauh mana pelajar memahami topik tersebut selepas PSM. Soalan pasca lebih kurang sama dengan soalan pra. Pelajar diberi masa selama 10 minit untuk menyiapkan kedua-dua kuis tersebut. Melalui soalan pra, kami dapat menentukan kelemahan pelajar. Maka dengan ini, kami dapat merancang sesi pembelajaran dan pengajaran terlebih dahulu. Di samping itu, soalan pasca akan membantu kami untuk mengesahkan sama ada objektif tercapai atau tidak. Seterusnya, sepanjang program berlangsung, kami telah melaksanakan sesi Energizer yang diadakan pada minggu pertama dan minggu kedua program. Antara tujuan sesi Energizer ini diadakan adalah bagi mengurangkan kebosanan pelajar serta ia sebagai satu aktiviti untuk menyediakan pelajar ke arah pembelajaran yang seterusnya. Hal ini dikatakan demikian kerana pada minggu yang pertama, di antara ceramah penyelaras serta pembelajaran aras rendah pelan dan dongakan, kami telah melaksanakan sesi Energizer ini di mana ia diketuai oleh saya sendiri. Pada minggu kedua pula, sesi Energizer ini dijalankan di antara pembelajaran aras sederhana pelan dan dongakan dan pembelajaran aras pelan dan dongakan aras tinggi di mana pada minggu kedua diketuai oleh Jacqueline. Sesi Energizer ini dijalankan selama 5 minit pada setiap sesi. Get ready to cross our shoulders. It's going to be nice and easy. Trust me. Here we go. It is cross, shoulders,
swag it out. Cross shoulders. Sesi Q&A merupakan sesi yang amat penting sepanjang program berlangsung. Sesi Q&A ini dijalankan selepas tamat pembelajaran bagi setiap aras pelan dan donghakan. Tujuan sesi Q&A ini dijalankan adalah untuk pelajar menanyakan soalan dan meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap topik pelan dan donghakan. Seterusnya, ia dapat membangunkan interaksi antara pelajar dengan guru apabila pelajar mula bertanya. Jika ada apa-apa soalan, sila tanya dekat ruangan chat box dia. Jangan malu-malu bertanya, sila tanya untuk dalam ruangan chat box. Dan bukan itu sahaja, untuk lebih faham, kami telah pun Akhir sekali, kumpulan kami telah menjalankan sesi imbas kembali di mana sesi ini dijalankan pada minggu ketiga program iaitu minggu terakhir program. Dalam menjalankan sesi imbas kembali ini, kami telah menerangkan secara ringkas mengenai aras rendah, sederhana dan tinggi, topik pelan dan donghakan. Agar murid lagi memahami tentang topik ini serta untuk menjawab segala kekeliruan daripada pelajar-pelajar. Kami juga telah membuat konklusi pembelajaran secara ringkas. Seterusnya, dalam sesi ini kami juga telah menjawab segala pertanyaan pelajar dalam pembelajaran. Ini merupakan sesi imbas kembali yang telah dijalankan pada minggu ketiga iaitu minggu terakhir program berlangsung. Dikenali sebagai pelan. Itulah yang apa Syazwana cakap tu. Sebab Sabta Selepas sejahtera, saya akan meneruskan pembentangan iaitu data analisis. Sebelum kami menjalankan projek satu masyarakat, kami mengedarkan Google Form kepada murid untuk mengisi dan juga untuk membantu kami menganalisis keperluan murid. Soalan pertama dalam Google Form adalah, adakah murid berminat belajar melalui video? Terdapat 17 orang murid iaitu 54.8% berminat belajar melalui video, manakala 14 orang murid iaitu 45.2% tidak berminat belajar melalui video. Soalan kedua adalah, adakah murid berminat belajar menggunakan modul? Terdapat 22 orang murid iaitu 71% berminat belajar menggunakan modul, manakala 9 orang murid iaitu 29% tidak berminat belajar menggunakan modul. Soalan ketiga adalah, apakah topik yang melibatkan lukisan yang suka bagi murid? Terdapat 16 orang murid iaitu 51.6% merasa suka terhadap topik pelan dan donghakan. Oleh itu, kami memilih topik pelan dan donghakan sebagai bantuan kami untuk menjalankan projek satu masyarakat. Ini adalah data ujian pra topik pelan dan donghakan. Dalam ujian pra tersebut mengandungi 10 soalan dalam bentuk Google Form, dan 10 soalan tersebut berbentuk soalan objektif. Terdapat 18 pelajar mengisi dan menjawab soalan dalam Google Form. Daripada keputusan ujian pra, terdapat 6 orang pelajar iaitu 33% mempunyai kegelapan yang paling tinggi mendapat 5 markah sahaja. Selain itu, terdapat 2 orang pelajar iaitu 11% mempunyai kegelapan yang paling rendah mendapat 9 markah dari 10 markah dan juga mendapat 6 markah dari 10 markah masing-masing. Di samping itu, 5 orang pelajar iaitu 28% mendapat 8 markah dari 10 markah. Akhirnya, 3 orang pelajar iaitu 17% mendapat 7 markah sahaja. Terdapat 3 soalan yang paling banyak dijawab salah oleh pelajar. Yang pertama adalah soalan ketiga. Hanya 8 orang pelajar iaitu 44.4% menjawab betul dalam soalan ketiga. Yang kedua adalah soalan ke-6. Hanya 8 orang sahaja iaitu 44.4% menjawab betul dalam soalan ke-6. Yang ketiga adalah soalan ke-9. Sama juga, hanya 8 orang sahaja iaitu 40.4% menjawab betul dalam soalan ke-9. Bagi menyelesaikan masalah pelajar yang suka belajar secara teori, kami telah menjana idea untuk membuat e-modul dengan konsep teknik vocational. Dengan ini, pelajar dapat meneliti bagaimanakah pelan dan donghakan dapat dilihat bagi sesuatu pepejal dengan menggunakan SketchUp Make. Garis putus-putus disebabkan terdapat satu garis yang bersembunyi di belakang komposit solid ini. Kami telah mengagihkan soalan modul ketiga aras iaitu aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Setiap aras mempunyai contoh soalan
dan link video tutorial bersama dengan soalan pengukur. Selepas program Santun Masyarakat dijalankan, kami mengedarkan post quiz bab pelan dan dongakan. Ramai pelajar dapat 8 markah daripada 10 dan ada juga pelajar yang dapat 5 markah daripada 10. Oleh itu, skor purata bagi post quiz adalah 8. Kebanyakan pelajar dapat menjawab soalan kefahaman, tapi terdapat 2 soalan yang susah dijawab oleh pelajar. Oleh itu, skor purata bagi post quiz dapat meningkat berbanding dengan skor purata pra-quiz. Sekian, terima kasih. Refleksi saya adalah, saya mendapat pengalaman dan juga pengetahuan sepanjang menjalankan projek Santun Masyarakat. Contohnya, saya diberi peluang untuk memberi penerangan tentang soalan aras rendah pelan dan dongakan kepada pelajar-pelajar secara langsung. Selain itu, projek Santun Masyarakat ini juga dapat memupuk nilai seperti nilai toleransi, nilai kerjasama dan bersabar. Akhirnya, pendidikan vokasional sangat penting dalam pendidikan matematik dan juga perlu dijalankan oleh pendidik untuk meningkatkan kemahiran pelajar menjawab soalan matematik. Ini adalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Sepanjang program PSM ini dijalankan, begitu banyak sekali pengalaman dan ilmu yang begitu bermanfaat bagi saya yang boleh saya ambil dan saya boleh pelajari untuk bekalan saya di masa hadapan. Dan di antara pengalaman-pengalaman yang bahagia bagi saya adalah apabila saya diamanahkan sebagai moderator pada perjumpaan kali yang kedua dan kali yang ketiga. Saya merasa amat gembira apabila mendapati semua pelajar memahami dengan baik apa yang ingin kami sampaikan. Dan juga mereka memberi respon yang baik. Dan perasaan ini menjadi lebih gembira apabila ada pelajar yang bertanyakan soalan mengenai topik yang sedang dibincangkan pada waktu itu. Mungkin bagi sesetengah orang, apabila pelajar itu bertanyakan soalan, itu merupakan perkara yang biasa dan tidak dapat dinafikan. Ada juga guru yang marah apabila pelajar tersebut bertanyakan soalan. Tapi bagi saya, apabila pelajar itu bertanyakan soalan, itu bermaksud mereka betul-betul mendengar dan fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Dan ini merupakan pengalaman yang begitu berharga bagi kami. Di samping kami mendapat pengalaman baru sebagai moderator majlis dan teknikal, kami juga mendapat pengalaman yang berharga iaitu pengalaman untuk mengajar dan berinteraksi dengan murid itu sendiri. Sekian, terima kasih. Bagi refleksi saya, melalui PSM kami, saya dapat mempelajari banyak perkara. Ketika program itu berlangsung, saya menyedari bahawa pelajar akan cenderung untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran jika kita memasukkan kandungan visual yang menarik. Untuk pelan dan dongakan, kami menggunakan SketchUp Make yang terdiri daripada banyak ciri yang menakjubkan, terutamanya keupayaan untuk berputar. Oleh itu, pelajar akan dapat mencapai pembelajaran dengan lebih cekap kerana mereka mendapat peluang untuk menyaksikannya sendiri. Ini mengingatkan saya bahawa kreativiti dan inovasi memainkan peranan penting dalam pembelajaran dan pengajaran. Melalui program ini, saya dapat cara mencari menganalisis soalan 3 aras. Bukan itu sahaja, saya dapat mempelajari cara software baharu seperti SketchUp Make dan juga dapat membuat video tutorial dengan grid. Saya juga dapat mempelajari nilai toleransi dalam mengendalikan pelajar dalam kelas atas talian. Saya amat bersyukur kerana dapat mengendalikan suatu program yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, nama saya Pavitra. Melalui program yang dilaksanakan, saya telah mempelajari tentang nilai bekerjasama, menempati masa dan juga dedikasi. Ia merupakan antara ciri yang perlu ada pada seseorang guru. Tanpa ciri-ciri ini, seseorang tidak mampu menjadi seorang guru cemerlang. Kami sekumpulan bekerjasama menyediakan e-modul bagi topik pelan dan dongakan serta menyediakan video bagi meningkatkan pemahaman murid terhadap pembelajaran. Selain itu, sepanjang program berlangsung, masa adalah amat penting agar kita tidak membuat pelajar tertunggu-tunggu akan guru. Ini akan menjadikan murid-murid hilang minat terhadap pembelajaran pada hari tersebut. Seseorang guru perlulah dedikasi dalam menjalankan segala amalan yang diserahkan kepada seseorang guru. Setelah melaksanakan program ini, kami mendapati murid-murid memahami pembelajaran dengan baik melalui kuis yang diberikan. Pelajar lebih suka menunjukkan minat dalam belajar dengan menggunakan teknologi dan aplikasi yang canggih. Sekian, terima kasih.